Jemput masuk balik. Terputus. Tak tahu sebab apa terputus. Benda ni terputus macam berlaku, orang kata apa, macam berlaku episod yang ke-10. Kan? Siapa yang tengok part yang ke-10, tiba-tiba terputus. Jadi lagi. Sebab tu saya cakap, diorang kata dengan saya, FB ni tak boleh lebih daripada 2 jam. Saya pernah live lebih daripada 3-4 jam. Okey. Jadi lagi sekali, saya pun tak tahu kenapa terjadi macam ni. Kenapa terjadi, saya tak tahu. Okey, kenapa terputus, saya tak tahu kenapa. Okey. Masuk lagi. Kita tunggukan crowd kita tu. Kita tunggu crowd kita, bagi dia orang ada. Tunggu crowd kita. Allahu Akbar. Kita tunggu crowd kita balik. Okey, siapa yang tengok cerita saya part 10? Siapa yang tengok cerita saya part 10 tiba-tiba putus? Siapa yang tengok cerita saya part 10 putus? Ada orang kata dengan saya, FB tak boleh lebih daripada 2 jam. Saya pernah buat live dalam 3 jam lebih. Tak ada masalah pun. Sebelum ni pun saya buat live 2 jam 20 minit, 2 jam 10 minit. Jadi apa kata, ini adalah benda-benda yang adalah, kalau kita cerita pasal jin dan syaitan ni, dia lebih hubung kait dengan benda-benda yang macam ni lah, benda-benda yang melibatkan sains ni kan. Dia orang cepatlah benda ni kan. Okey. Kalau nak kata saya ni punya handphone tak ada data, saya guna Unify. Okey. Ini saya betul-betul tak tahu. Ni dah ada energi yang tak bagus ni dekat sekitar saya ni sebenarnya. Ada energi yang tak bagus, ada energi yang tak baik kat sekitar saya ni. Saya pun ada rasa benda yang tak ngam. Tapi tak apa, kita bukan cerita hantu. Tapi maksimum 2 jam live. Dulu 4 jam, tak ada. Kalau perasan balik saya punya live part 11, 12, saya live 2 jam setengah, 2 jam tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Saya tahu. Okey, tak apa. Kita tak payah fikir. Kita teruskan kita punya cerita ni. Pak Munawir try clear history. Setiap hari saya clearkan history saya tu supaya tak berat. Okey, kita try kita sambung balik. Suara tak ada bang. Ada ni, suara ada. Ada dengar suara saya tak? Ada dengar suara saya ke tak? Sebab tu saya cakap, malam ni kita dengar cerita ni, suara tak ada. Ada ni. Sekejap ya. Okey, ada suara tak? Ada suara saya tak? Ada suara saya tak? Dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Sekejap ya, saya tukar background sekejap. Dengar Pak Haji. Aspal Lela ada. Kepala tu Aspal Lela ni. Sekejap. Suara okey ya? Okey, saya sambung balik ya. Okey, saya buka mengaji dah. Sebab tu saya kata hari ni, kalau baca tajuk saya hari ni, saya dah cakap awal-awal dah, tolong ambil air semayang, tolong ambil wuduk. Malam ni kita ada cerita yang, macam saya kata, minta Allah protect kita supaya tak ada apa-apa benda yang berlaku. Lampu dah kelip-kelip ni. Lampu saya pun dah mula berkelip-kelip ni. Allahu Rabbi. Okay.
Lepas tu datanglah guru saya daripada Sungai Petani. Dia sampai pukul 8. Jadi bila sampai dalam pukul 8 tu, apa yang kita guru cakap, saya kata dengan pakcik, dengan arwah, bapa arwah, saya kata, pakcik, minta maaf saya panggil seorang lagi, dia ni kira pangkat guru kami lah. Sebab apa, dalam hal-hal macam ni ada baik kita rujuk pada yang pakar, kita rujuk pada yang lebih arif macam itu dia. Lepas tu pakcik kata tak apa, saya serahkan pada kalian semua. Saya ni memang tak tahu apa, memang tak tahu nak cakap apa. Okey, jadi apa nama tu, lepas pada datang tu, dia masuk dalam bilik, dia kata Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Dia cakap, saya pun dekat dengan guru, kenapa guru? Allahu Akbar Rabbi. Ini dah salah ni, dah macam salah banyak dah ni. Dia kata, jadi apa, saya pun cerita balik lah dekat guru. Dengan Hafiz lah, kita orang bercerita balik, cerita A sampai Z. Dia kata, lah ni hampa tak usah dengar cakap Tok Bomo siam, ngarut tu. Hampa tak usah dengar. Okey. Hampa tak usah dengar cakap itu. Lepas tu, lah ni kita buat je. Kita kena kembali balik kepada Maha Pencipta. Tak usah duk fikir benda ni. Lah ni memang senang je. Alhamdulillah. Dia dekat dengan saya, lah ni hampir pergi tanah kubur. Pergi ambil tanah kubur tu dalam 2-3 genggam. Lepas tu buat mai sini. Lepas tu saya suruhlah orang mana saya tahu kawasan kubur kat situ. Saya suruhlah orang pergi cari. Kurang daripada 15 minit sampai tanah kubur. Dia kata, lah ni hampir buat ayak. Okey, ada ayak sabun, ada ayak kapur barus, ada ayak tanah. Okey, tanah ni kita pergi buat ayak. Buat air tanah. Okey, buat air tanah. Lepas tu pakcik cakap, guru saya kata, lah ni macam ni. Lah ni siapa? Bapak dia. Okey, saya tunjuk bapak dia. Okey, saya ni minta izin nak uruskan jenazah ni. Saya minta yang mana tak berkenan duduk luar asad. Biar saya dengan anak murid saya yang buat benda ni. InsyaAllah kita selesaikan cara baik. Lepas tu yang mana lapak ke apa, pergi makan-makan dulu apa semua. Lepas tu biar kami yang uruskan, insyaAllah. Banyak-banyak berdoa semoga Allah permudahkan urusan kami semua ni. Lepas tu guru cakap, dia tarik semua langsir tu, maknanya yang ada dalam tu saya, Din, Hafiz, guru dengan arwah lah mayat. Okey, apa yang jadi? Guru kata, lah ni macam ni. Benda pertama kita kena buat, kita kena mandi dengan air tanah. Saya kata, kenapa? Okey, ini alang-alang dah menjadi macam ni. Ini satu benda hang kena tahu. Manusia ni ikut mana pun, kalau ikut daripada segi zahirnya, daripada segi ilmiahnya, terjadinya manusia daripada setitis air mani. Okey, kita mandi pun dengan air. Nombor 2, kalau ikut daripada segi hukum lain, dia ni manusia ni dia menjadi pada cahaya. Ayat tu cahaya lah. Okey, yang ketiga, kok mana pun kita mati, kita mesti kembali balik kepada tanah. Okey, kita kembali kepada tanah. Jadi manusia daripada tanah, kita kembalikan manusia kepada tanah. Jadi kita campurkan ayat dengan tanah, dengan beberapa doa. Kita baca doa tu, doa yang untuk uruskan jenazah tu dengan beberapa bacaan. Sebab apa? Mayat ni pula dah mengeluarkan bau yang agak kurang menyenangkan, agak tak bagus bau dia. Jadi apa yang boleh, masa tu apa yang boleh kita buat, saya buat apa yang guru saya suruh buat. Saya pun buat lah ayat apa semua, dah buat. Guru pula duduk tepi tu, duduk baca. Hampir ambil ayat tu, hampir jiruh dulu. Hafiz pun jiruh lah ayat tanah tu dekat mayat tu lah, dekat mayat. Lepas dah jiruh tu, alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku. Okey, tak ada apa-apa berlaku. Lepas tu dia kata, Hafiz, hang dengan Din ni hampir basuh, cuci. Kita orang pun cuci, basuh kat muka. Muka dia dah remuk, dah recut dah. Dia punya kulit dia ni, kulit tangan dia pun dah rebeh dah sebenarnya. Rebeh macam dah boleh tercabut dah. Lepas tu kita pun cari dekat dia punya lubang dia tu, kita istinja ke nak bagi keluar taik ke apa semua kan. Apa nama tu, tak ada keluar. Lepas tu dah selesai tu,
Pakcik kata, okey kita basuh dengan air tanah lagi. Lepas dah basuh dengan air tanah, okey sekarang kita wudukkan mayat ni. Oh, lepas dah ambil saya dengan dia lah wuduk. Lepas dah wuduk dah ambil wuduk. Lepas dah ambil wuduk terus pakcik kata lah ni basuh lagi sekali dengan air sabun. Basuh lagi dengan air sabun. Pastikan dalam keadaan bersih. Lepas tu dekat mana badan dia tu yang ada benda-benda tu hang cuba cabut. Lepas tu saya kata dengan Apis cakap dengan guru, dia kata dekat kemaluan dia tu ada satu besi tu. Lepas tu guru pun cubalah ambil bersarung tangan lah. Bila angkat dia kata ini besi lead lie ni besi orang kata apa, besi padu lah, tapi dia kecil, dia macam rod kecil pendek kan taknya. Besi ni selalunya orang guna untuk kebai, orang guna untuk ilmu lah, pelik-pelik lah. Kita buang tak apa. Dia ada pakai apa lagi? Susuk. Mana susuk tu? Susuk tu ada kat tepi tu. Jadi lepas ni kita bakar susuk ni, macam mana kita nak buat. Lepas dah selesai, dah mandikan dia, kita orang basuh dia dengan air kapur barus. Lepas dah selesai dengan air kapur barus, saya skip cerita ni sebab apa, keadaan rumah saya tak apa nak bagus, energi tak apa nak bagus, okey, energi tak apa nak cun, tak apa nak bagus lah sebenarnya, okey. Lepas kita orang dah basuh dengan air kapur barus, kita orang lap dia. Lepas dah lap, bawa pergi dekat bawa pergi dekat Allah tempat kain kapan. Satu lagi benda yang berlaku di mana kain kapan tak cukup. Maksud tak cukup tu tak muat untuk dia. Walhal badan dia tak gemuk, badan dia besar, dia dalam orang saiz 60 ke 70 kilo. Saiz macam tu je. Jadi tak muat. Jadi guru cakap tak apa, ini Allah dah cuba tunjuk kat kita ni. Hampa yang duk ada dalam ni, bermakna ini satu pengajaran untuk hampa ni semua. Ingat, kita jangan syirik kufur kepada Allah. Ni dia. Selagi mana Allah cuba tutup aib kita, Allah akan tutup aib kita. Tapi satu masa kalau kita dah buat laknat, kita dah buat benda yang tak elok, dah menduakan Allah, masa inilah Allah akan buka aib kita. Sama ada aib kita ni Allah buka ketika kita di dunia ataupun kita dekat akhirat. Itu kena ingat tu. Biasalah Tok Guru, dia sambil-sambil dia buat pun, dia bagi hentam juga. Lepas tu Tok Guru tak apa. Kain tu lebak sikit. Makna yang kain atas tu renjak ke kiri, kain yang kanan tu renjak ke kanan. Yang bawah sekali tu tak usah bergerak. Jadi masa nak tutup tu, okey, boleh tutup. Bila dah tutup tu, saya tutup belah kiri dulu. Dia macam Allah Akbar. Kita mesti kena mula kiri dulu. Tarik kiri dulu, lepas tu kanan. Okey. Lepas kiri tu kanan. Lepas tu main kiri balik kanan. Lepas dah ni balik semua dah selesai, saya ikat kaki dia kat kaki dia, saya buat bunjut. Lepas tu kat muka dia tu, pakcik cakap, muka dia ni kita tak usah panggil orang main nak ratap lah, nak cium ke apa, tak payah. Kita selesaikan terus. Okey, selesaikan terus. Masa saya tutup muka dia tu apa semua, dalam keadaan mata dia terbeliak, tenganga. Lepas tu pakcik guru cakap, tak apa, hang tutup mata dia. Sunnah kita kena tutup mata dia ni. Saya tutup tak lepas-lepas. Saya tutup dia buka. Saya tutup dia buka. Maknanya mata dia ni tak boleh tutup, tak boleh katup. Apis buat pun tak boleh katup. Guru buat pun tak boleh katup. Jadi guru kata tak, nak buat macam mana, nak buat gina, kita buat dah tak boleh. Lepas tu kita orang tekan lah. Ni dagu dia nak rapat kan nganga kan. Nak rapat. Untuk nak ikat. Masa nak rapat tu terlalu keras. Guru kata tak usah paksa. Jangan paksa. Lepas tu ambil satu kain tutup kat muka dia tu. Masa tutup tu, kita orang nampak kain tu dia macam meresap tau. Macam meresap macam kena asid tau. Tapi bukan asid, tapi meresap macam kena asid. Dia ada mengeluarkan bau-bau yang kurang menyenangkan. Lepas tu guru kata dah, kita selesaikan. Lepas dah selesaikan tu, lepas kita orang dah tutup semua, masa saya ikat lah, lepas dah ikat apa semua, guru cakap, lah ni kita nak sembahyang kat mana?
Tapi kena main habak dulu dekat keluarga dia. Kubur semua dah selesai ke belum? Okey. Lepas tu telefon pagi bapak dia. Kita orang pagi bapak dia lah. Kata pakcik, urusan dah selesai. Lepas tu macam alhamdulillah. Pakcik boleh telefon van apa semua datang. Lepas tu telefon. Bila telefon, pakcik tu telefon, van hampa boleh datang lah ambil. Tahu tak apa driver van tu cakap? Dia kata apa? Ambil siapa? Dia kata ambil anak aku lah, anak aku meninggal apa semua. Loh, bukan semalam ke? Dia cakap iyalah semalam. Lepas tu pagi tadi jenazah siapa? Dia cakap pagi tadi tu pukul apa? Pagi tadi pukul 8 tadi. Pukul 8 tak ada. Anak aku ada kat rumah lagi ni, belum lagi nak dikebumi kan. Lepas tu tak apa nanti aku main call lain. Okey. Lepas tu saya kata dengan pakcik, kenapa pakcik? Katanya pukul 8 tadi dah ada orang kebumi kan. Dia orang ingat anak saya. Ya ke? Mungkin salah faham kot. Cakap, tak ada apa-apa lah kot. Lepas tu kurang 5 minit, dia kata, aku minta maaf lah. Sebab apa? Tadi semalam hang kata anak hang meninggal betul. Okey. Lepas tu, bila tu, so macam mana ni? Aku dah keluar dah nak pergi, nak pergi tempat lain, nak hantar jenazah lain, dekat hospital Sembarang Jaya. Jadi macam mana hang balik pukul berapa? Dia kata, aku dalam tengah hari saat ni aku baru nak balik sebab aku nak pergi ambil jenazah tu, nak pergi hantar kat Sungai Dua. Dia kata, ya ke? Habis tu macam mana, tak ada van lain ke? Cubalah hang tengok van area situ ke apa semua. Okey. Bila dah jadi macam tu, maknanya salah faham lah. Ini tak ada apa-apa Ini salah faham je. Okey, salah faham je. So, lepas tu, bila dah jadi macam tu, kita telefon pula penggali kubur. Bila dah telefon penggali kubur tu kata, ni aku nak abang ni, nanti lepas Zohor nanti aku hantar mayat anak aku ni ke apa semua ni. Lepas tu penggali kubur kata, pagi tadi mayat siapa? Dia cakap, dah anak aku tak dikebumikan lagi. Ada dalam rumah lagi ni. Ingat pagi ni lah baru nak ni. Pagi tak pagilah dah kat pukul 10 lebih dah kan. Habis pukul 8 tadi siapa yang kebumi, siapa yang meninggal? Maknanya pukul 8 tu daripada orang lain lah. Okey, jadi dia kata tak apalah kalau macam tu hang jangan main lagi lah, tunggu aku gali kubur dulu. Sebab kubur ni aku dah gali dah semalam, aku ingatnya anak hang punya orang lain. Okey, macam tu lah, salah faham. Okey, sebab apa katanya mengikut daripada cerita bapak dia, nak ke bumi malam tu juga kan. Saya kan dia kata kalau settle pukul 4 juga ke bumi, settle pukul 5 juga ke bumi. Maknanya dia ingat awal-awal tu jenazah anak dia lah, rupanya orang lain. Lepas tu penggali kubur kata nantilah kita gali kubur lain. Okay, sebab dia kata nak gali sekarang pun ada seorang dua ni dah ikut van pergi Sembarang Jaya nak ambil jenazah hantar ke Sungai Dua. Satu hal kita menunggu, sambil menunggu tu orang kata mereka pun ramai-ramai baca Yasin. Tapi tak ramai. Kira pun yang duk ada pun adik-beradik dia orang je lah. Adik-beradik mereka jugalah. Saudara mara jugalah. Lepas tu kita orang pun borak, guru pun borak lah. Dia beritahu, dia kata inilah dia kalau kita dah ambil benda salah, bila nak mati nanti pun salah, nak mati nanti pun susah. Okay, jadi sementara nak tunggu waktu Zohor tu, maksud saya tu sementara nak tunggu tengah hari lah pukul 2 tu, guru cakap kita ambil, dia minta izin untuk balik, dia minta izin untuk nak pergi selesaikan apa orang panggil tu, susuk yang kat muka tu dengan tu dekat dalam satu bekas lah. Dia cakap dengan saya, Hafiz Sopi ikut guru, Din tunggu sebab kawan Din tu. Din cakap, alamak nak ikut guru kan. Lepas tu saya kata dengan Din duduk sini, aku kalau jadi apa-apa kan payah pula kan. Lepas tu guru cakap, tak apalah kalau situ Sopi hang tunggu sekali. Sudah, aku tunggu dengan Din pula. Lepas tu tak apalah kan. Mana dia pergi dengan Sifu lah.
Dia pergi dengan Apis lah. Apis tu saya panggil Sifu. Dia pergi, asyik tersasul kan. Dia pergi lah dengan Apis. Dia pergi dengan Apis. Kurang daripada 3 jam juga lah dia orang pergi. Saya tak tahu dia orang pergi mana. Dia orang pergi buang benda tu apa semua. Dalam 3 jam tu, saya duduk kat dalam rumah tu, keadaan masa tu terkawal lah. Tak ada apa-apa. Cuma bau lah, semakin busuk lah. Tak boleh nak buat apa. Bau tu tak boleh nak buat apa. Dah tembak perfume pun tak boleh nak buat apa juga. Still lagi berbau. Lepas tu, sambil-sambil tunggu tu, saya sampai terlelap lah tunggu kan. Nak ditibakkan tunggu sampai terlelap. Lepas dah tunggu, masuklah waktu Zuhur. Perut pun dah lapar. Alhamdulillah lah, tuan rumah pun ada beli benda makan. Kita orang makan lah, sikit lapar masalah kan. Lepas tu masa nak makan tu pun tak lalu sebenarnya sebab bau kan dalam rumah tu, bau kuat, bau mayat tu kuat. Jadi apa yang jadi, lepas Zuhur pun dah masuk, saya pun dengan Din semayang lah. Lepas dah semayang semua, dalam pukul 2.30 tu, guru sampai dengan Apis. Lepas dah sampai tu, apa orang kata, lepas dah sampai, saya cakap dengan guru, dah selesai ke? Dah selesai dah apa semua. Guru minta izin nak semayang. Dia semayang dulu dekat ruang tamu. Ada ruang lah kat bilik lah. Ruang main Apis. Lepas dah semayang tu, kita orang cakap dengan pakcik. Pakcik, dah boleh telefon kot. Siapa nama tu, pemandu van jenazah tu. Pemandu van dengan karya tu macam mana, kubur dah settle ke belum. Lepas tu nak jadikan cerita, pakcik pun call dia kata, van baru lepas selesai dekat Sungai Dua. Maknanya dia baru on the way nak pergi ke rumah arwah dia. Okay. Saya boleh cakap saya bagi gambaran arwah ni duduk kat balik pulau. Saya tak mahu cerita panjang-panjang sebab orang Penang mesti tahu cerita ni. Dia duduk kat balik pulau. Jalan tu memang sunyi. Jalan ikut belakang. Lepas tu, lepas dah settle tu, lepas dah beritahu tu, pakcik telefon lagi penggali kubur. Dia orang kata dia orang tengah gali. Okey, lepas dalam masa tu dalam pukul 2 lebih, kat 2.45. Lepas dah call apa semua, guru pun kira arwah bapak minta lah. Pakcik lah kata jemput makan dulu sementara nak tunggu kan. Jadi masa nak makan tu pula, satu lagi benda yang berlaku iaitu hujan. Bila hujan, secara tak langsung, logik akal, operasi nak menggali kubur tu akan terhenti kejap. Sebab apa? Hujan. Jadi mesti akan tunggu lepas hujan turun, lepas hujan berhenti. Sebab hari tu, hari yang kita orang uruskan tu, keesokan tu, cuaca tu mendung je sehari. Mendung je. Dan saya terfikir apa tau? Saya terfikir pasal jenazah. Ya Allah, dugaan apa kau dapat ni kan? Susahnya kau nak mati. Maksud aku tu, susahnya nak uruskan kau. Sebab sepatutnya kita kena selesaikan secepat mungkin. Jangan tunggu lama-lama. Ini susah betul. Waktu, yelah, dalam masa yang sama, hujan pun turun. Bila hujan turun, kita orang perhatilah hujan. Dan hujan tu pula dia bukannya hujan yang renyai, hujan biasa. Hujan, saya tengok tanda-tanda hujan nak berhenti ni macam lambat aja. Sampailah bawa pukul 24. Lepas tu orang kat dalam rumah tu pun masih lagi lah baca Yasin. Ada yang dah tertidur. Lepas tu dalam pukul 4 tu van sampai. Van jenazah sampai. Lepas tu bila van jenazah sampai, brother yang bawa van tu kata nanti dulu lah sebab kubur pun tak gali habis lagi tu sebab